Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan selawat ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya kita berhimpun pada majlis ilmu pada malam ini tidak lain hanyalah untuk kita meningkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, seterusnya meningkatkan tahap ilmu kita sebagai seorang muslim dan juga seorang mukmin. Ya Allah, jadikanlah semua yang ada pada malam ini menjadi hamba-hamba-Mu yang bersyukur dan menjadi insan yang berilmu. Sinarilah hati-hati kita dengan cahaya keimanan dan ketakwaan supaya kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kita telah pelajari selama ini. Jazakallah khair tuan-tuan, sahabat-sahabat saya yang saya hormati kerana meluangkan masa untuk kita bersama-sama berada dalam majlis ilmu ini. Semoga jihad kita dalam menimba ilmu akan sentiasa istiqamah dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam mengajar umatnya agar sentiasa berkasih sayang antara satu sama lain dan agama ini juga menyokong setiap perkara yang boleh mewujudkan sifat berkasih sayang sesama manusia. Ini kerana banyak ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru ke arah itu. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahawa Islam amat mementingkan berkasih sayang ini adalah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya tidak beriman, iaitu sempurna iman seseorang itu sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Di samping itu juga kita sebagai seorang Muslim dituntut untuk sentiasa memuliakan, menghormati dan menyayangi semua peringkat usia. Tidak kiralah orang tersebut lebih muda daripada kita atau sebaliknya. Hal ini ada dinyatakan di dalam sebuah hadis, walaupun hadis tersebut dinilai gharib oleh Imam At-Tirmizi tapi maknanya adalah sahih. Daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Maksudnya bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menyayangi orang yang muda dan orang yang tidak menghormati orang yang dewasa. Alhamdulillahirabbil alamin, bersama kita pada malam ini Ustaz Muhammad Nasir bin Yaakob. InsyaAllah pada kelas tadabbur yang sebelum ini Ustaz telah menghuraikan surah Al-Kahfi ayat 58 hingga 61. Jadi bagi siapa yang ingin mengulang kaji kelas sebelum ini, bolehlah menonton semula di channel YouTube kita Ijiwan MC. Dan seterusnya untuk kelas kita pada malam ini Ustaz akan menghuraikan ayat 62 dan seterusnya. Jadi tanpa melengahkan masa, tafadhal ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil khuril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terus dan terus mengkurniakan nikmat kepada kita tidak terhingga sehingga ke detik ini. Mudah-mudahan nikmat yang dikurniakan dapat kita pergunakan sehabis baik sehingga kita dalam kumpulan hamba-hamba yang bersyukur. Berselawat dan menghidupkan sunnah
baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ia menjadi satu agenda dalam kehidupan kita agar kita layak nantinya di akhirat mendapatkan syafaat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam nantinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Muhammad Ashraf sebagai pembuka program kita pada malam ini, dan tuan-tuan seluruh ahli jawatan kuasa untuk dapat bersama-sama dan jemaah dimanapun tuan-tuan berada dapat bersama kelas tadabbur kita dalam perbincangan surah Al-Kahfi, dan alhamdulillah kita meneruskan dalam keadaan apapun kita masih istiqamah dalam proses yang mungkin agak penat sebahagian daripada kita ataupun sebahagian kita sibuk, tapi tetap lagi masih mahu dan terus melaksanakan pengajian-pengajian yang semua baik ini. Mudah-mudahan Allah redha, Allah berkati hidup kita. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita teruskan kepada pembacaan terlebih dahulu, bermula daripada ayat 62 sehingga 66. Okey, insya-Allah kita baca 5 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما.
rahmatan min indina وعلمناه من لدنا ilma. علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال قال له له موسى موسى هل هل أتبعك أتبعك على على أن أن تعلمني تعلمني مما مما علمت علمت رشدا. صدق الله العظيم. صدق الله الله العظيم. العظيم. Alhamdulillah, kita teruskan, kita telah masuk pada kisah di mana pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam yang menginginkan ataupun yang disuruh oleh Allah untuk bertemu pada seorang yang jauh juga memiliki ilmu. Sebab pada cerita yang sebelum ni ketika ditanya adakah orang yang lebih alim ketika itu, pastinya disebabkan Nabi Musa AS ialah seorang Nabi, mestilah ia fatanah, ia bijak, ia memiliki kepandaian ilmu yang tinggi. Tapi ternyata ketika pengakuan itu muncul, membuatkan Allah menunjukkan satu nama yang membuatkan pertemuan antara orang yang merasa ada ilmu tadi dengan orang yang juga memiliki ilmu yang jauh sedikit dibandingkan ketika pengakuan tersebut, sehingga Allah suruh untuk bertemu dengan seorang yang memiliki ilmu ketika masa tersebut. Dan dalam proses perjalanan itu ada peristiwa-peristiwa yang kita lihat sangat apa kata ajaib ataupun sangat hebat yang Allah Azza wa Jalla beri sebagai satu tanda di mana proses untuk bertemunya seorang guru yang hebat itu memiliki satu kaedah di mana peristiwa-peristiwa untuk sampai kepada tempat itu saja memiliki cerita-cerita yang menurut kita memiliki satu kelebihan atau satu perkara yang besar yang berlaku. Sehingga pada pertemuan yang ayat yang kita baca tadi, falamma jawaza, maka apabila mereka melepasi tempat itu. Melepasi tempat itu bermakna ketika mereka berjalan pada ketika mula-mula untuk sampai yang Nabi Musa alaihissalam akan terus walaupun perjalanan itu jauh. Nah, sampai kepada tempat itu di mana pada saat perjalanan yang begitu jauh, Nabi Musa alaihissalam terus berjalan dan sampai pada satu tempat di mana mereka telah berehat. Di situ dikatakan mereka telah berehat di satu tempat, bermakna pada saat sebelum mereka sampai kepada tujuan itu, mereka dah rasa sesuatu yang agak mencabar. Bila dah melepasi tempat itu, keletihan semakin terasa. Nah, itu disebutkan macam Allah beri satu hint ke atas mereka ketika mereka tidak sedar bahawa mereka telah melepasi tempat itu. Allah beri satu signal bahawa badan mereka terasa letih. Itu mufassirin beritahukan kenapa mereka merasakan penat berjalan ketika mereka berjalan terlalu jauh, tapi ternyata bila dah melepasi tempat yang Allah tentukan dan mereka tak sedar itu dah lepas, badan dia rasa macam padahal baru je berehat. Padahal baru saja berehat, bukan belum berehat. Sebab sebelum mereka melepasi tempat itu, mereka dah berhenti di batu. Di satu batu tu mereka dah rehat di situ, dah dalam keadaan dah beri kalau kita rehat maknanya dah ada tenaga lah sepatutnya kan. Nah, tapi bila dah tempat tu dah lepas dan mereka pada saat itu Nabi Musa khususnya tertidur. Bila Nabi Musa alaihissalam tidur dan dia tidak melihat akan peristiwa ataupun tanda yang sepatutnya dilihat. Yang melihatnya adalah pembantunya, iaitu Yusha bin Nun yang melihat. Tapi Yusha bin Nun ketika beliau melihat peristiwa-peristiwa yang agak menakjubkan,
pada dia, pada beliau ni, perkara-perkara itu macam biasa, sebab sebelum ni pun bila Yusa ini menemani Nabi Musa alaihissalam ke mana-mana, ya, ke mana-mana, maknanya dia memang menjadi teman daripada muda, daripada ia sedikit umurnya ataupun daripada remaja sampailah ke detik ini, dia dah terlalu banyak melihat peristiwa-peristiwa yang menakjubkan. Jadi pada saat Nabi Musa terhenti di satu batu dan berehat, sebelum falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana, Nabi Musa menuntut kepada pembantunya itu untuk bawakan makanan yang dia rasa penat, lalu untuk bawa makanan. Nah, pada saat dia minta itu, dah berehat dah. Dah berehat di satu batu yang Nabi Musa sampai tertidur, tapi pembantunya Yusha bin Nun ni dia tak tidur. Dan dia padahal melihat pada ketika itu ikan yang akan diminta pada ayat 62 ini, ikan yang akan diminta, lauk yang akan diminta Nabi Musa, dia dah lihat pada saat Nabi Musa tidur, ikan tu yang dah separuh dimakan telah melompat ke laut, telah melompat ke air dan telah membuat satu lorong. Tapi padanya ketika itu dia tak begitu mengambil perhatian sebab dah terlalu biasa melihat perkara-perkara semacam itu. Nah, bila dalam ayat 62 ini baru dia tersedar, alamak, ketika Nabi Musa minta bawakan makanan untuk kita. Perkataan dia ghada'ana, untuk kita. Dan di sini satu kalimah yang agak menarik bila disebut kalimah dengan perkataan ghada'ana. Dia tak minta bawakan makananku. Nah, ini penghargaan Nabi Musa kepada pembantu, walaupun dia Yusha bin Nun adalah pembantu Nabi Musa, tapi Allah Azza wa Jalla juga tidak menyebutkan dengan kalimah yang merendahkan kepada Yusha, kepada pembantu Nabi Musa alaihissalam. Kalimah tidak digunakan kalimah khadam. Kalau kita kata kalau kita sebut dia ni babu saya ni, tak ada. Kalimah-kalimah yang rendah tu tak ada digunakan. Dan Allah juga menggunakan kalimah untuk menyebutkan orang yang membantu ni dengan kalimah pemuda, dengan kalimah yang sopan, yang tidak menjatuhkan air muka dia. Kita pun sepatutnya bila ada seorang yang memang berkhidmat untuk kita tak patut pun untuk membuatkan dia rendah. Bahkan ada satu video tu yang saya tengok, dia makan di atas kerusi, yang pembantunya makan di lantai dengan keadaan yang sangat memiris hati. Sedangkan di sini kalimah yang pertama yang digunakan oleh Allah untuk memberitahu bahawa pembantu Nabi Musa itu adalah disebut dengan kalimah pemuda. Makna dia punya sebutan yang tidak menjatuhkan air muka. Yang kedua, ketika Nabi Musa sebut dengan kalimah ghada'ana, tolong bawakan makanan kita. Bermakna mengiktiraf akan kedudukan pembantunya ini sebagai kawan yang sama, yang tidak meletakkan dia, kamu makan di ujung sana, saya mau makanan saya dulu, bawa punya aku dulu. Tak ada kalimah itu. Dan Allah rakam bagaimana sopan santunnya Nabi Musa alaihissalam menghargai orang yang banyak meringankan pekerjaan dia. Ini sopannya adabnya Nabi Musa kepada orang yang telah meringankan bebanan dia. Dan memang adab dalam bermusafir juga salah satunya ialah kita kena bawa teman, kita kena bawa orang yang boleh membantu kita. Sebab bila kita jalan berseorangan, ianya berbahaya. Nabi SAW pun melarang, terutama bila kita bermusafir di malam hari. Tidak digalakkan kita berseorangan. Tapi kalau dah kritikal atau dah macam darurat sangat, itu tak boleh dihindar. Tapi kalau macam biasa-biasa, memang adab dalam bermusafir ni kena ada kawan. Kena ada kawan untuk macam itulah, semacam meringankan. Sebab pada dalam bermusafir ni disebut kita dalam keadaan yang
tersakit, dalam keadaan yang terseksa, dalam keadaan terseksa, tempat tidur tak ada nantinya, tak selesa lah, banyak benda yang tak selesa. Jadi bila ada kawan-kawan, bila ada seorang yang membantu, ringanlah sedikit kesusahan yang kita hadapi dalam perjalanan tersebut. Nah, kalimah ini diabadikan oleh Allah dalam sebutan ghada'ana, tolonglah bawakan makanan kita. Makna dia dan Nabi Musa dan pembantunya sama, makanan yang sama, tempat yang sama. Ini hebat, hebat dikata, walaupun selevel Nabi Musa, tapi tetap mengiktiraf orang yang membantu meringankan pekerjaannya. Sehingga pada saat Nabi Musa cakap, bawalah makanan kita. Nah, baru tersedar yang Yusha bin Nun tersedar dan mengingat, alamak, ikan yang nak dibagi ni, baru dia bagi tahu. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Sesungguhnya kami dapati perjalanan musafir kali ini sangat memenatkan, kata mereka. Nabi Musa alaihissalam disebut pada pembantunya, saya rasa macam penat sangatlah. Padahal baru berehat ni, yang tadi patutnya yang penat tu pembantunya, tapi Nabi Musa beritahu pun, saya macam keletihan sangat, kita berhenti, kita makanlah dulu ya. Pada saat itu musafir sebutkan bahawa mufassirin menyebutkan Allah berikan kepenatan rasa itu setelah melepasi tempat yang sepatutnya mereka sampai. Ini salah satu cara Allah untuk mengingatkan bahawa cukuplah sampai di situ. Bila dah sampai, dah melepas itu rasa penat, mereka akan berhenti. Nah, berhentinya itu perut pula. Perut terasalah macam kita juga kan, kalau kita dah terlajak sangat berjalan jauh kan, penat, mesti kita terasa haus dan terasa lapar. Itu lumrah alam kan, kemanusiaan yang memang akan berlaku pada sesiapa. Tapi ini hinnya baru berehat. Baru berehat, tapi rasa penatnya lain macam bila dah melepasi tempat tersebut. Bila dah sampai macam tu, pada ayat yang ketiga barulah pembantunya ataupun orang yang meringankan usaha Nabi Musa alaihissalam mengakui. Qala, dia berkata, ara'aita id awaina ila sakhra. Qala, berkata Yusha bin Nun, dia berkata pada saat Nabi Musa meminta kepadanya makanan yang ingin dia minta tadi, dia kata, adakah engkau tahu, ara'aita, adakah engkau mengetahui wahai Nabi Musa, id awaina ila sakhra, ketika kita berehat tadi di batu tadi, disebutnya ila sakhra. Nabi Musa kan pada saat itu tidur. Ini yang diulang lagi kan, ayat ini memberitahu di mana Nabi Musa tadi berehat, di satu batu yang besar. Di satu batu yang besar yang Nabi Musa dah tidur. Ini yang disebutkan. Patutnya kalau kita dah pergi RNR, ini diulang lagi kan, pergi RNR kita dah semua dah. Kita rehat sekejap. Tapi bila baru je beberapa meter daripada perjalanan kita rasa macam penat. RNR tak jumpa lagi, belum lagi ada depan kita. Ini. Maka disebutnya lagi, diulangnya kembali pada saat kita tadi berehat. Sebenarnya saya melihat, fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkura. Sebenarnya saya lihat, dia kata, waktu berehat tadi, saya lihat sesuatu yang takjub, di mana ikan yang kita makan sebelum ni telah melompat ke laut. Dia kata, telah melompat ke laut. Baru dia mengaku kepada Nabi Musa selepas Nabi Musa nak minta ikan tadi. Nah, bila sampai macam tu, fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitan. Fa inni, sesungguhnya aku lupa tentang ikan itu. Aku lupa pada saat ikan itu lompat, dia dilupakan. Melihat perkara itu seolah macam biasa. Dia terlupa ikan yang lompat itu adalah ikan daripada bekalan yang dibawa. Bila dah minta, baru dia perasan itu adalah ikan daripada bekalan. Lalu dia menyebutkan bahawa wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Dan tidaklah aku lupa tentangnya
tetapi syaitanlah, melainkan syaitanlah yang telah menyebabkan aku tidak ingat. Ini satu adab. Satu kaedah di mana jika kita melupakan atau dilupakan sesuatu, kita kena berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Bila bab solat contoh kan, kita terlupa bilangan rakaat, bilangan apa bacaan. Siapa yang mengganggu? Mestinya syaitan yang tenang. Sedangkan pada ketika Yusha' bin Nun tadi melihat ikan itu dah lompat, dia dah ada perasaan itu dan dia dah melihat dah kejadian itu. Tapi untuk mulut sampaikan pada Nabi Musa ketika itu tak terkeluar. Isu dilupakan. Nah, dilupakan maknanya sampai dulu dah berjalan agak jauh. Berjalan selepas berehat, dah berjalan dulu. Bukan pada saat Nabi Musa bangun, lalu diceritakan, jadi tak payahlah nak jalan lagi. Tidak, pada saat Nabi Musa bangun, dia nak bagi tahu pun dah lupa apa yang nak dibagi tahu. Kadang-kadang kita pun ada kan, kita dah ingat dah. Tapi bila waktu nak bagi tahu tu, alah, saya dah lupa lah apa saya nak bagi tahu dengan awak tadi. Saya dah lupa lah apa nak cakap. Nah, padahal itu mungkin informasinya sangat penting, tapi pada waktu diperlukan tidak keluar dia. Sedangkan peristiwa itu dah diberitahu dah siap-siap sebelum mereka berangkat lagi, sebelum mereka bertemu dengan batu tadi, mereka akan diberitahu akan pertemuan dua laut, akan adanya sesuatu, ikan akan masuk, akan hidup kembali dan sebagainya. Dah semua dah ada tu. Cuma bila masa diperlukan, dia tidak ada. Siapa yang melupakan? Illa syaitan an azkara. Syaitanlah yang menyebabkan aku tidak ingat, kata Yusha' bin Nun. Dan itu juga menjadi kebiasaan juga ke atas kita, sehingga jika kita melupakan sesuatu perkara penting apabila ia berhubung dengan sesuatu ibadat, maka menjadi satu sunnah juga kepada kita, atau satu perkara yang membawa kepada pahala jika kita berlindung kepada Allah dengan sebutan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Supaya kita diingatkan. Bila sampai kita berlindung pada syaitan, kita akan mengingat dan teringat kembali apa benda yang lupa. Ini yang dibincangkan bagaimana kaedah keluar daripada mulut Yusha' bin Nun tadi menyebutkan bahawa syaitan telah memberikan memberikan satu tipu dayanya kepada Yusha' tadi untuk melupakan perkara yang dilihatnya, padahal itu adalah satu tanda yang penting yang patutnya tidak perlu ataupun tidak perlu dilupakan, tapi ia terlupa kerana syaitan yang melupakan, supaya berhenti dan terhenti niat asal Nabi Musa AS. Apa niat asalnya? Nak menuntut ilmu. Syaitan tak suka orang yang belajar ilmu. Bila orang belajar ilmu, pasti dia dapat ilmu. Dia akan dapat ilmu, dia akan dapat tahu apa yang salah, apa yang benar. Syaitan tak suka majlis-majlis ilmu lagi. Kalau boleh dilupakan je. Kalau boleh malam Sabtu ni tak ingat semua orang. Elmina ni lupa, dia ni Jumaat malam Sabtu. Kalau boleh macam tu kan. Kalau boleh setiap malam Sabtu je semua lupa. Kalau boleh gitu je keinginan mereka. Mana-mana majlis ilmu contohnya. Oh lah, lupalah ada kuliah malam ni. Oh lupalah ada pengajian. Oh lupalah. Itu yang dah syaitan. Syaitan yang melupakan kita supaya kita tak dapat kebaikan dari majlis-majlis yang diusahakan itu. Memang ini adalah tugasan dia. Bila dalam bab solat pun kalau boleh kita tertinggal bilangan rukun bacaan dan sebagainya, sebab dia tidak mahu melihat kesempurnaan dalam apa yang kita buat. Sampai dia sanggup melupakan, mengganggu ingatan Yusha' bin Nun ini untuk tidak memberitahu. Tapi Allah Maha tahu. Jadi ada hint, baru jalan beberapa perjalanan, penat terasa, lapar pula perut. Allah beri satu bantuan lah.
Kalau tak lagi terlajak, kalau perut belum lapar, baru bangun tidur, ya, baru sihat sikit badan. Kalau tak, inilah bantuan Allah kepada orang yang punya niat asal yang betul. Karena pertemuan kita lepas, kalimah Nabi Musa dengan kata, jangan berhenti selagi belum jumpa saya akan. Semangat dan iktikad yang betul, kita sebut adalah niat yang betul, Allah akan bantu. Mesti kita sebut ya. Tak apa, sikit pun orang kita kena jalan juga. Tak apa, tak ada orang yang nak dengar pun sekarang, buat saja. Bila kita punya azam ni memang tekad yang kuat, nak duri apapun yang menghalang, kita boleh tembusi. Kita boleh hadapi sebab Allah akan bantu. Ini satu keadaan yang memang tidak boleh dipungkiri. Sebab inilah dia. Nabi Musa walaupun dilupakan, Yusak lupa nak bagi tahu bila Nabi Musa dah bangun tadi. Patut dah bagi tahu dah siap-siap. Tapi syaitan lupakan. Tak apa. Allah tengok bila proses tadi, baru di situ. Hintnya Nabi Musa nak minta mana makanan kita. Di situ baru terbuka kembali hijab yang dilupakan tadi. Syaitan penyebab angkara lupanya Yusak untuk memberitahu peristiwa yang berlaku pada saat Nabi Musa alaihissalam tertidur. Lalu dia kata wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan ikan itu baru dia detailkan sebab dia memang tengok bila ikan tu lompat ke mana dan buat apa, dia tahu. Tapi dia tak ingat pada saat Nabi Musa bangun ketika itu. Tapi bila dah diminta untuk ikan tadi, dia cerita balik. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dan ikan tadi, saya tengok dah lompat dia. Dia ambil jalan ke laut dengan cara yang menakjubkan ajaba. Dia seolah-olah macam dia tahu jalan untuk menuju ke mana tu ikan. Dia macam dah ada petanya untuk pergi lompat terus pergi satu lorong terbuka. Masya Allah. Masuk je dia ke laut, terbuka satu lorong. Dan dia terus ke dalam tu. Saya nampak dia tu ikan tu masuk ke dalam terowong menuju, agak pelik. Padahal ikan tu dah mati dah. Mereka dah makan separuhnya pada pertemuan, pada perjalanan sebelum berhenti di satu batu tadi. Dan Nabi Musa pada ketika itu, ya, selepas diberitahu, qala, nah di sini kata qala, ya, berkata, insyaallah, berkatalah Nabi Musa, dzalika ma kunna nabghi. Masya-Allah. Di situ kata itulah apa yang kita cari. Dia tak marahkan pembantunya itu dengan kata, apa contohnya? Engkau ni kan memang tak boleh diharap lah. Aku bayar mahal-mahal. Nah, mungkin kalimah-kalimah tu akan muncul. Dasar kau pembantu tak boleh nak diharap, bayar gaji mahal-mahal, makan gaji buta, engkau memang tak ada sumpah seranah. Nah, ini adab Nabi Musa alaihissalam, walaupun bos ketika itu, walaupun tuan, tapi tidak sesekali menghardik pekerja dia dalam keadaan yang memang manusia mesti ada lupanya. Tambah-tambah lagi ini cerita ataupun bab-bab ibadat, bab pekerjaan yang memang tak disenangilah oleh syaitan yang terlaknat. Jadi dia tahu. Kita tidak menghukum dan dia tidak menghukum dengan cara menghardik dan mengata-ngata dengan perkataan yang tak baik untuk pembantu dia, sebab pembantu dia dah berkhidmat sangat banyak, dah banyak sangat membantu, bukan hanya bantu kepada Nabi Musa, saudara Nabi Musa juga, yakni Nabi Harun kan, Harun dan Nabi Musa ni dia juga berkhidmat. Yusak bin Nun, dan Allah kurniakan juga Yusak bin Nun ini nantinya akan membantu delegasi Nabi Musa. Mana lepas Nabi Musa tak ada, Yusak bin Nun mengambil alih kepemimpinan dalam menyampaikan risalah dakwah. Dia dah dapat ilmu semua daripada Nabi Musa.
Ketika itu qala, berkatalah Nabi Musa, dzalika ma kunna nabghi. Menarik kalimah nabghi ini. Nabghi dalam surah Al-Kahfi dia tanpa ya. Dia tanpa ya. Padahal kalimah asal nabghi ini bermula daripada baghi, baghoya, baghoya. Bagha, dan selepas gha tu patutnya ada ya. Tapi untuk di surah Al-Kahfi ini dia tak guna ya. Kalau di cerita Nabi Yusuf, ada juga, tapi ada ya-nya. Nah, ada ya-nya pada kalimah gha tu ada ya. Memang asalnya ba ghaya. Tapi di sini Allah Azza wa Jalla simpan ya-nya. Dari kalimah saja dah macam keajaibannya itu nampak. Dari tulisan yang Allah guna untuk sebut kalimah yang dicari itu, tak ada ya di sini. Allah simpan ya tu. Sebab ceritanya pun kalau iman kurang atau iman tak berapa, peliklah. Macam tak masuk akal lah. Benda-benda macam mengarut je. Sebab benda-benda yang semua ini perlukan iman. Dan peristiwa ini Allah cerita mana ada. Dalam cerita Nabi Yusuf, ia ada ianya, disebutkan kenapa? Sebab pada ketika itu pencarian mereka dah terhenti di situ. Mereka pada cerita Nabi Yusuf kalau ada ianya pada ketika itu, sebab penceritaannya apa yang mereka cari dah selesai. Tapi untuk kalimah ini, kalimah Nabi Musa kata, itulah apa yang kita cari. Apa yang kita cari itulah, tapi masih mereka kena mencari lagi. Sebab pada saat proses perjalanan Nabi Musa daripada tempat berehat batu tadi yang ikannya dah melompat sampai kepada tempat yang sedang berbincang mereka ni, lapar, nak makan, dia memerlukan masa, dia memerlukan perjalanan lagi untuk patah balik. Maknanya apa yang dicari belum dapat lagi, tapi dah tahu dah di mana. Itu bezanya. Kalau nabghi yang ada ya diguna dalam Nabi Yusuf cerita tu, mereka dah dapat apa yang mereka cari. Jadi tak perlu lagi ada episod-episod untuk mencari benda tu. Dah ada dah depan mata, dah tak perlu patah balik, tak perlukan menunggu lagi. Semua dah dapat. Sedangkan ini ketika katakan Nabi Musa, itulah yang kita cari. Bila kata itulah yang kita cari, tapi kita kena cari juga. Cari apa lagi? Cari patah balik. Mereka hanya boleh menjejaki. Ini balaghah dia. Mereka kena jejaki balik tapak-tapak yang mereka lalu tadi. Sehingga kan kita tak ada patah balik dengan guna Waze ke apa. Sebab laluan tu kita tak boleh bayang, Masya Allah, zaman-zaman dulu. Kita tengok sajalah kalau cerita-cerita zaman dulu, zaman Melayu yang kita tengok film Ramli ke apa kan contohnya. Kan hutan masih banyak, ya, kemudahan transport masih agak sukar, contohnya zaman-zaman peperangan dan sebagainya. Ini kan lagi zaman-zaman yang memang kemodenan agak jauh daripada kebiasaan. Sehingga bila mereka dah melepasi satu tempat tu, mereka nak cari balik tu sukar. Apalagi kalau hutan-hutan ataupun bukit bakau dan sebagainya. Tapi Allah izinkan lagi bila perjalanan itu ada baki-baki tapak kaki, dan tapak kaki itu hanya tapak kaki mereka saja, dan itulah yang menjadi panduan mereka untuk sampai balik ke batu. Di situ pada saat Nabi Musa beritahu secara tepatnya bagaimana dan sebagainya, dan isyarat-isyarat inilah yang membuatkan tak patah semangat mereka untuk, kalau kita kata, kalau saya lah contoh, bila dah terlajak, alah tak apalah, dah nantilah, bulan depan je lah kita patah balik. Sini malah lah nak patah-patah balik lagi. Penat lah. Mungkin semangat kita akan terhenti bila tempat yang kita tuju tu, pertama kita sesat, Waze mati pula, internet tak ada, handphone kita pula. Contohnya macam-macam ni halangan ni. Bila tak jumpa dah pusing 5 kali 6 kali. Alah sudahlah, urungkan sajalah niat kita ni. Penat, malaslah saya. Tapi Nabi Musa AS ketika itu dahlah dalam lapar, dahlah pembantunya tak bagi tahu, bila dah sampai batu tadi tak cerita pula. Banyak ni benda-benda yang membuatkan patutnya ada sedikit marah dan sebagainya, tapi
Nabi Musa alaihissalam sendiri yang memberitahu, itulah tempatnya. Jom. Bila kalimah semangat tu muncul daripada Nabi Musa alaihissalam, membuatkan dia rasa macam Masya Allah, ya, kita kena pergi. Sebab niat nak belajar tu tinggi. Ustaz bin Nun mengikut sahaja. Kalau ketika itu keputusan Nabi Musa alaihissalam, adahlah, tak payahlah. Tapi tidak. Nabi Musa alaihissalam, fartadda ala atharihima qasasa. Maka mereka mula menjejaki, Allah sebut. Mereka mula mencari-cari tapak-tapak lagi. Oh, ni tapak kita kan? Jangan. Cari, patah balik lagi, Masya Allah. Undur balik. Qasasa. Di sini dikata perjalanan mereka dengan baik. Mencari dengan teliti balik. Mungkin makan masa. Sebab kita tak, kalau kita pergi hutan, kita dah bersedia, kan, bersedia untuk kembali lagi. Biasa kita letak entah tali, kan, atau yang biasa pergi berkemah dekat hutan, kan, dia bagi tanda conteng ke, macam Peramli punya tanda yang filem tu, conteng X. Jadi kalau kita nak patah balik, kita dah tahu. Kalau kita tebang pokok-pokok, mana-mana yang kita tebang tu lah je. Persediaan untuk patah balik tu tak ada. Sebab tak terbayang pun akan patah-patah balik. Yang mereka fikirkan adalah maju sampai satu tempat yang mereka ketahui untuk berhenti. Tapi bila qasasa ni, kalimah digunakan sangat teliti. Tak nak tak nak termis pun satu tapak. Ini makan masa kesabaran yang tinggi. Ya, tapi mujur Allah bantu dengan keadaan tapak kaki itu tak hilang. Tak hilang sebab masih ada bekas-bekas tapak yang mereka anggarkan memang itu tapak kaki mereka saja. Dan laluan itu tidak dilalui oleh sesiapa ketika itu. Tidak ada lagi sesiapa yang mengganggu laluan itu. Jadi bila ikut pada tapak pertama, tengok ngam, sampailah jejak baliknya berhasil. Kesabaran itu muncul, ya. Semangat itu terus saja bertahan walaupun cabaran untuk sampai kepada penuntutan ilmu tadi dengan dahsyat, ya, dengan keadaan yang agak mencabar perjalanan sampai kepada guru yang ingin ditemui. Lalu fawajada 'abdan min ibadina, di sini disebut fawajada, maka mereka dapati, Allah sebut, dari kesungguhan. Ini adalah kisah apabila sampai mereka di tempat itu balik. Dan berhasil mereka dapat pada tempat itu balik. Dan sampailah mereka dan dilihat pada ketika itu, mereka nampak terowong besar dalam air. Yang mana ikan tu masuk. Makna bila ikan tu dah masuk, dah buat terowong tu memang wujud. Maka mereka terus melakukan perjalanan di dalamnya sampai kepada satu pulau. Mereka masuk ke dalam, Masya Allah, ya. Kita Masya Allah, kita cerita-cerita macam ni, tapi Allah abadikan. Sebab ini cerita yang meyakinkan kita bahawa bagi Allah, benda dekat dunia ni tak ada yang mustahil. Bila sampai saja di batu tadi, terowong dalam laut itu terbuka dan mereka melalui. Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang juga akan membelah lautan, yang akan dapat melalui lautan yang di mana lautan itu terbelah menjadi 12 terowong. Allah izinkan untuk membelah lautan. Jadi pada peristiwa ini, hin-hin untuk membenarkan satu peristiwa besar nanti berlaku. Kalau Nabi Musa ni, dia punya kehidupan sangat lama, kan? Kisahnya sangat banyak di Al-Quran. Bermula dari juzuk 1, dah ada ceritanya. Masya Allah.
Sebab Nabi Musa alaihissalam ni diutus kepada Bani Israel yang sangat banyak sangat songeh, ya, banyak sangat perangai. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini, masya-Allah, membuatkan kita yakin bahawa kuasa Allah melebihi segala-galanya. Bila sampai saja fawajada, bila sampai mereka dapati tempat itu, abdam min ibadina wa atainahu rahmatan min indina. Bila sampai ikut laluan ikan yang telah buat terowong tadi itu, kita boleh lalu dekat terowong mana contoh? Dekat ada tak laluan yang kita boleh lalu tapi di atasnya ada air dan ikan-ikan? Itu kalau macam dekat akuarium ke apa tu, dekat yang satu tu kan, kita jalan tapi atasnya ada ikan, ada ini, ada tu. Itu buatan manusia, ni buatan Allah. Hanya ikan ikan asalnya seekor ikan yang dah mati pun templung ke laut, hidup balik sempurna. Kuasa Allah buat satu terowong. Balik saja Nabi Musa dan Yusha bin Nun tadi, di batu yang besar tadi, dah ada terowong tadi. Mereka pun jalan. Allah sebut, abdam min ibadina wa atainahu rahmatan min indina. Sampai saja di hujung terowong tadi, dia lihat seorang hamba dari hamba-hamba kami yang kami telah beri kepadanya rahmat dari kami. Dan Quran tidak menyebut namanya secara detail, tapi Allah sebut dengan kalimah hamba-hamba kami. Namun ada beberapa sebutan ataupun mufassirin menyebutkan bahawa yang dituju ataupun nama hamba tersebut ialah Khidir, Nabi Khidir. Tapi Al-Quran tidak menyebut, sehingga ada seorang ulama tidak berani dan tidak menukilkan dalam dia punya tafsir nama hamba itu. Sebab biarlah rahsia sebagaimana rahsianya kisah ini, bagaimana takjub dan ajaibnya kisah ini, dan tidak menjadi satu soalan pun ke atas kita itulah adalah fulan. Tapi yang Allah mentionkan di sini adalah hamba kami yang kami beri rahmat. Maknanya teristimewalah juga hamba ini. Jika kita kaitkan dengan Nabi Khidir, ada pula yang menyebutkan dia bukan nabi tapi dia wali dan sebagainya. Tapi sebenar adalah Allah sahaja yang maha mengetahui hambanya itu. Yang pastinya hamba itu memiliki kelebihan yang memang wajar untuk diambil perhatian. Kerana ia menjadi guru kepada seorang nabi yang berkhidmat ketika itu. Sehingga biarlah kalau kita katakan hamba Allah yang mulia yang menjadi guru kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi kalau kita nak sebutkan nama, tak apa, Nabi Khidir alaihissalam. Tapi pendapat-pendapat semua itu biarkan saja, ia tidak menjadi perdebatan. Nanti kalau kata dia bukanlah saya tak ni, kalau kata nak selamat, hamba Allah yang terpilihlah, yang dipilih oleh Allah sebagai guru yang akan menghantarkan Nabi Musa alaihissalam kepada satu ilmu yang baru, yang dapat membuka minda, mendapat pengetahuan yang baru untuk bekalan menjadi seorang nabi yang berkhidmat untuk umat ketika itu. Lalu keistimewaan yang dikurniakan ke atas hamba ini, hamba yang dimuliakan tadi, disebutkan wa'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Inilah dia ayat yang ramai yang orang pakai sebagai tentang ilmu laduni. Wa'allamnahu min ladunna ilma.
Ilmu laduni bermakna ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada siapa? Nabi-nabi. Contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam gelarannya adalah ummi, yang pada ketika itu tak pandai baca sebagai satu kemuliaan kepada Nabi, sebab kalau adalah orang yang dipilih daripada contoh orang yang memang dah pandai sebagainya, ada saja alasan orang-orang akan menentang Nabi kita nanti. Dia kan memang pakar sastra, dia kan memang pakar. Tapi jika dipahami bahawa seorang yang seumpama itu, siapa pengajar utamanya? Adalah pastinya pemilik alam semesta yang tidak akan pernah kurang semakin kita diberi ilmu. Allah tetap pada kemuliaan atas ilmunya. Sehingga hamba yang mulia yang dipilih oleh Allah tadi, Allah ajarkan perkara yang kadang-kadang tidak perlukan masuk kelas, masuk darjah, tak perlu, sebab Allah sendiri yang hantarkan ilmu itu, Allah sendiri yang ajarkan ilmu itu. Tapi ada orang yang cuba-cuba nak cari, cuba-cuba nak dapat, nanti kamu kenapa tak pergi kelas? Tak apa, nanti saya dapat ilmu laduni, saya ngajarlah kamu terus. Dia kata, ianya tidak boleh. Ilmu laduni ini bukan saja bila duduk dekat rumah nanti boleh dapat, mimpi dapat terus ilmu. Ilmu laduni ini dia punya syarat-syaratnya ketat. Ya. Mestilah menjadi hamba Allah yang memang betul-betul berserah sepenuhnya, tidak bergantung harap kepada makhluk, tidak dalam keadaan yang separuh hati kepada Allah, tidak prasangka, betul ke Allah ni, betul ke? Kalau masih prasangka, apa yang kita sangka itulah. Sehingga orang-orang yang dikurniakan ilmu laduni ini adalah orang yang memang betul-betul berharapnya sepenuh hati kepada Allah. Ibadatnya memang sebenar-benarnya. Sehingga Allah beritahu dengan sebutan wa'allamnahu min ladunna ilma. Nak beritahu bahawa kenapa Allah pilih hamba yang mulianya ini sebagai guru. Sebab Allah Azza wa Jalla dah melihat akan konsekuensinya sebagai hamba itu, pengabdiannya kepada Allah itu dah melepasi tahap yang biasa. Tak biasa, tapi luar biasa. Sehingga ketika wa'allamnahu min ladunna ilma, ketika Allah curahkan ilmu kepada hamba tersebut, ilmunya itu tidak biasa-biasa. Karena peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada pembelajaran Nabi Musa AS juga di luar daripada kaedah biasa. Itu yang membuatkan Nabi Musa AS teringin sangat-sangat bila pada zamannya disebut ada orang yang jauh lebih berilmu, jauh lebih memiliki kedudukan dari segi ilmu. Nabi Musa dah hilang sabar untuk tetap dan akan terus berada dan mahu berjumpa. Sebab keingintahuan Nabi Musa dalam sesebuah ilmu ini besar. Dan itu sepatutnya juga ada pada hamba-hamba Allah yang hidup zaman-zaman akhir. Apalagi kita tidak memiliki title yang disebut ilmuwan, ataupun disebut dengan orang yang memang banyak ilmu. Yang selevel Nabi Musa bila disebut di sana tu, ada orang yang berilmu. Tak senang duduk dah. Memang apa jadilah kena pergi juga untuk berguru. Kita hari ini, bila disebutkan di sana tu ada kelas ni. Saya kena ambil cuti ni baru boleh pergi kelas itu. Tak perlu dah hari ni. Sama ni insya-Allah. Tak perlu ambil cuti. Entah-entah waktu memandu dekat kereta, waktu memandu nak balik kampung pun boleh buka dia punya pengajian kita. Contohnya. Nak atau tak nak saja. Dimudahkan dah, tak perlu beribu batu berjalan untuk cari seorang guru yang ilmuwan tadi itu, tak perlu dalam proses kesusahan yang dirasai oleh Nabi Musa untuk dapat menemui seorang ilmuwan yang dapat mengajarkan ia ilmu-ilmu yang bermanfaat.
Hari ini sangat mudah, sangat murah. Kadang-kadang tak perlu bayaran pun. Pihak pengurusan yang dah memikirkan bagaimana nak membayar, dan mereka buat pakat-pakatan supaya terkumpul, dan bahkan pendengar tak perlu keluar sesen pun contohnya. Apa lagi yang membuatkan kita untuk tidak mahu untuk bersegera dan bersemangat menuju sesebuah ilmu, yang ilmu itu boleh memberi penerangan kepada hati kita, kepada jiwa raga kita. Agak mencabar jika Nabi Musa alaihissalam untuk sampai kepada sesebuah ilmu harus berkorban yang sebanyak itu. Bila dah sampai, Allah beritahukan, Allah izinkan bertemu dengan seorang guru yang memiliki keilmuan yang langsung datangnya dari Allah SWT. Oleh kerana itu, sesiapa sahaja yang berani menyediakan masanya untuk menuntut ilmu, maka pastinya Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Karena kebiasaan ilmu yang dipelajari, jika ia memberi manfaat, akan membawa kepada kebaikannya. Namun kita kena perhati juga, adab dalam berilmu ni, pastinya ilmu yang kita ingin pelajari itu dapat membimbing dan dapat membantu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Bukan sekadar tambah ilmu, dapat kedudukan, bila dapat kedudukan lupa akan matlamat asal ilmu adalah untuk memberi manfaat pada diri dan orang lain di sekeliling. Dan Nabi Musa alaihissalam bila pergi itu, dia dah ada matlamat asalnya untuk belajar, lalu dia dapatkan sebuah ilmu baru dan dia boleh aplikasikan nanti kepada umat-umatnya, kepada pengikut-pengikutnya. Tambah lagi, guru yang dipilih itu adalah memang guru yang memiliki kelayakan, yang boleh memberi kesedaran. Nah, pada saat Allah suruh untuk belajar, Allah pilih hamba yang memiliki kedudukan ketika itu, memiliki ilmu laduni. Jadi ilmu laduni ini kita juga boleh berharap, cuma pengharapan itu sesuailah dengan kita punya kebiasaan atau kita punya amal. Jika kita harapkan ilmu laduni tapi kita tak ada pun perhubungan dengan Allah yang agak kuat, jadi dia agak sukarlah, sebab ilmu tu nur. Dia sebut nurun ala nur, nur ala, kan cahaya di atas cahaya. Ilmu tu cahaya. Pemberinya adalah Allah yang maha bercahaya. Lalu cahaya itu hanya boleh menimpa, hanya boleh menyinggah, hanya boleh duduk pada saat wadah itu telah bersih. Wadah tu siapa? Kita lah. Kita ni seolah seumpama gelas. Kita akan menunggukan, kita akan menantikan helaian detik titisan-titisan air ataupun titisan-titisan cahaya yang ingin dimasukkan ke dalam wadah tadi. Jadi bila wadah tadi kotor, air yang bersih tadi tak akan nampak jadi bersih sebab dia bercampur dengan kotor. Dan kebiasaannya air yang bersih ataupun cahaya itu tidak akan mahu untuk duduk di situ. Dia siap-siap kata akan pergi, dan dia siap-siap tidak akan mengizinkan dia duduk di satu wadah tadi. Ya, seumpama kita lah. Jika kita mahu sebuah ilmu, kita mahukan sesuatu ilmu yang besar daripada Allah, kita kena bersedia dengan diri kita terlebih dahulu. Agar ilmu itu berhasil diterima dan dapat kita dapatkan, bila sampai kata kita dapatkan di sini, insya-Allah dia akan bertahan, dia akan lama. Okey. Seterusnya ayat yang terakhir disebutkan qala, berkatalah di sini lagi perkataan Nabi Musa alaihissalam bila dah tengok gurunya tadi, masya-Allah, ya, bila dikata
Insya-Allah. Kata pagi apa? Disebut qala lahu, berkatalah Nabi Musa alaihissalam, bolehkah aku mengikuti kamu? Bila ditengoknya gurunya tadi itu yang Allah suruh untuk belajar, memang dah tak sabar, memang dah kata, boleh tak saya jadi murid kamu? Boleh tak saya ikut kamu? Boleh tak? Ini satu perkataan yang sangat lembut. Hal attabi'uk. Bukan dalam kemestian atau dalam paksaan. Dia tanya hal attabi'uka. Ini satu kelembutan. Boleh tak saya ikut kamu? Boleh tak saya ikut kamu? Ini seorang pelajar kepada guru ni minta belajar. Minta cakap dulu dengan cikgu, saya nak belajar dengan cikgu, boleh ke? Ini kalimah ni sopan sangat. Tidak tiba-tiba terus duduk, terus buat muka-muka yang tak bersalah dan sebagainya tanpa adab. Ini adab yang ditunjukkan Nabi Musa. Bila tengok gurunya tadi tu yang ditanya, hal attabi'uka, boleh tak saya ikut kamu? Boleh tak saya ikut kamu? Dengan kata pertanyaan. Pertanyaan bukan paksa. Saya nak belajar dengan kamu lah. Boleh tak saya nak belajar dengan kamu? Kalimah itu tidak digunakan. Nabi Musa alaihissalam membentuk satu sifat di mana dia dah letakkan posisi dia sebagai murid. Dia tidak melihat title dia sebagai orang yang memang punya kedudukan di satu sisi, di tempat yang lain. Dia dah tanggalkan seketika dia punya apa saja aksesori yang dia punya. Bentuk ilmu dan sebagainya. Dia dah meletakkan posisi dia sebagai seorang murid yang datang dengan tidak punya apa-apa, kosong, untuk menimba sebuah ilmu agar dimasukkan ke dalam hatinya. Nah, ini adab. Jadi kalau realitinya, contoh kita, sebelum minta pada sesuatu, tolong kamu datang hari ini juga. Saya tak nak tahu. Kamu datang juga. Kamu datang juga. Apapun kamu datang, saya tak nak tahu. Itu satu perkara yang agak tidak menepati. Ya. Kita kena tanya dulu. Tapi kalau mudarat atau darurat apa semuanya itu keluarlah daripada kaedah. Kita nak menimba apa yang ada padanya sehingga kalau kita beradab, insya-Allah ilmu itu akan semakin bertambah dan bertambah. Bila dikata hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Dibagi tahu, boleh tak saya ikut? Boleh tak saya belajar dengan kamu? Ala an tu'allimani, supaya kamu ajar aku, supaya kamu, kalau bahasa kita, supaya kamu ajarkan saya. Mimma 'ullimta rusyda, tentang ilmu yang Allah telah ajar kepada kamu, dan ilmu yang itu akan menjadi rusyda kepada saya. Ini akan menjadi petunjuk kepada saya. Kata-kata seorang Rasul Ulul Azmi. Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Mohon untuk jadi anak murid kepada seorang Nabi yang biasa. Nabi, kalau kita Nabi. Tapi ianya adalah hamba Allah yang luar biasa. Seorang Rasul. Tidak bawa-bawa, aku ni Rasul tau. Kamu kena ajar aku macam mana pun. Tak. Kamu tahu tak, aku orang kaya dekat kampung ni. Kalau kamu, itu dia tanggalkan siap-siap. Dia dah letakkan posisi di mana dia seorang murid. Dia perlukan ilmu dari Tok Guru ni. Sehingga adab ataupun kesan pertama ni akan membawa kepada natijah yang betul, kepada akhir yang betul. Siapa-siapa yang menginginkan sesuatu dari seseorang, dia kena beradab agar orang itu mahu berinya dengan sukarela, dengan keikhlas hatinya. Barulah barokah. Bila kita paksa, dia bagi juga pun, tapi tak boleh berkat pada kita. Kita dah paksa, orang tak redha. Ini akan berlaku sesuatu yang dikata dapat tapi tak berkat.
Nabila beradab lemah lembut macam tu dengan kalimah yang ulim tarushda. Bagilah, tolonglah ya. Saya sebelum ni saya rasa saya ada ilmu. Sebelum ni saya memanglah rasa macam saya pandai apa semua. Tapi ternyata bila kita pandai satu sisi, ternyata kita ada lagi benda yang kita tak tahu. Itu yang disebut. Dalam bab ilmu ni, bila kita tahu satu, ternyata banyak lagi benda yang kita tak tahu. Apalagi kalau kita tak tahu, lagi banyaklah. Bila banyak kita tahu, sebenarnya lagi banyak kita tak tahu. Ia adalah bab ilmu. Kita rasa kita dah ada semua. Tapi bila sembang dengan lemak, apa benda pula lagi tu? Dia cakap benda ni. Takkan semua benda kita boleh masukkan dalam satu waktu pada diri kita. Sehingga itulah ilmu. Tidak akan sempurna jika tidak Allah yang sempurnakan. Itulah ilmu yang diperlukan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang diperlukan masanya daripada buai sampai ke lahad. Itulah ilmu yang tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah binasa, sehingga kita yang betul-betul binasa barulah kita berhenti daripada menuntut ilmu. Seorang rasul yang dah dipilih pun begitu tahu dan disuruh untuk belajar, terus berkeinginan untuk belajar. Apatah lagi kita yang memang Masya Allah, kita faham, kita ada dalam satu bidang, tapi kita tahu satu bidang, ternyata ada bidang-bidang yang lain yang kita perlukan pembelajaran yang berterusan. Macam kita hari ini, saya pakar ni, tapi dalam masa yang sama, saya masih juga akan menuntut pada bab-bab yang lain untuk setidaknya kalau kita tak mahir pun, kita akan ada basic asas yang cukup untuk setidaknya selamatkan diri kita dari benda-benda yang dituntut agar seimbang dunia, seimbang akhirat. Saya rasa untuk malam ni, begitulah 6 ayat. Kita tak sambung bagaimana pendapat ataupun bagaimana tanggapan guru itu kepada Nabi Musa. Kita terhenti setakat ini dulu kerana kalau kita teruskan, saya rasa terlajak pula nantinya. Ini mudah-mudahan Allah beri kepahaman kepada kita, Allah tunjukkan kepada kita bahawa kita inginkan ilmu, kita mahu menuntut ilmu dengan apa usaha yang kita buat. Kita hadirkan diri mana-mana majlis ilmu yang berbayar mungkin, yang percuma lagi banyak memang sama ada online atau offline. Kita cubalah selagi kita masih hidup, selagi kita memang bernafas dan kita ada masa di kurnia, hadirlah majlis ilmu kerana kelebihan dan manfaatnya sangat banyak untuk membantu keselesaan dunia kita. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan kathira kepada Ustaz Nasir kerana meluangkan masa dengan kami. Jadi seterusnya, bagi siapa yang ada soalan, boleh ajukan soalan kepada Ustaz Nasir. Okay, boleh sembang-sembang. Mungkin saya boleh mulakan kot dengan satu soalan, Ustaz. Ya, saya. Saya ingat beberapa tahun lepas ada satu tokoh yang agak famous lah dekat social media ni. Dia mengatakan bahawa dia menerima ilmu laduni. Kiranya satu ilmu yang direct daripada Allah lah, dan dia menyebarkan, dia dijemput untuk menyebarkan dia punya ajaran dia di masjid-masjid sekitar Malaysia lah. Jadi saya nak tanya pandangan Ustaz, jika ada seseorang claim dia mendapat ilmu laduni tu, macam mana kita sebagai sebagai orang yang biasalah untuk memperkuatkan diri kita, ataupun macam mana kita nak respon terhadap tokoh-tokoh yang mengatakan dia mempunyai ilmu laduni ni? Baik. Ilmu laduni ni dia
memang akan dan memang ada. Ya, itu yang perlu, sebab Allah sebut memang Allah beri, Allah ajar. Allah yang ajar dengan cara yang kita sendiri pun, sebab kita tak pernah jumpa lagi, tapi memang ada. Nah, syarat-syaratnya itu ayat yang tadi memang disebut hambanya itu memang hamba yang Masya Allah special. Memang dia punya kedudukan sebagai hamba tu tak diragui lagi, kedudukan hamba kepada Allah, dan penyimpangan tak ada. Tak ada isu dia menyimpang, tauhidnya, akidahnya itu tak ada. Sehingga terpilihlah seorang nabi, seorang Nabi Khidir ni, ataupun siapalah hamba itu, terpilih sebagai seorang yang mendapatkan ilmu laduni. Nah, kalau realiti pada hari ini mungkin ada, saya tak tahu siapa itu yang dibincangkan, tapi kalau dia mengiktiraf atau mengakui yang dia memperoleh ilmu laduni, bagaimana sikap kita? Kita tengok dianya, sama ada akidahnya ataupun sama ada pergaulan atau sikap. Sebab ilmu laduni tidak kepada benda-benda yang khurafi, yang mengarutlah, tak ada. Dia akan membawa individu itu semakin yakin dan percaya kepada Allah sangat-sangat betul, dan tidak ada pun perkara-perkara yang boleh diisukan yang dia macam tak betul, sesat dan sebagainya. Jika kita lihat dalam keadaan dia, ibadatnya memang Masya Allah, akidahnya memang betul sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan, sehingga boleh-boleh saja berlaku kepada dia. Cuma kalau menyimpang dengan sufi-sufinya ataupun dengan tarekat-tarekat yang di luar daripada Ahlus Sunnah, mungkin kita boleh berhenti seketika, lepas tu bincang atau minta pendapat-pendapat yang lain. Macam mana kamu tengok dia, apa sebagainya. Yang pentingnya kita tengok kepada individu itu. Tapi kalau untuk kisah yang diceritakan oleh Allah dalam kisah ini, memang dah terpilih dalam keadaan yang dah terbukti keabadian, kehambaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin kita boleh tengok kepada direct manusianya itulah, orangnya itu, untuk kita buat keputusan betul ke dia ni, atau kita boleh menilai sekadar yang kita boleh tengoklah. Wallah. Satu lagi, Nabi Khidir dengan Nabi Musa, adakah mereka hidup pada zaman yang sama, ataupun macam mana dia punya fasa-fasa? Okey. Nabi Musa ni, maknanya Nabi Khidir ni, dia hidup, dia tidak, maksudnya tidak sezaman dengan Nabi Musa AS, tapi dia hidup pada zaman Nabi Musa. Maknanya dia ditemukan pada zaman Nabi Musa AS. Nah, sebab ada juga yang sebut Nabi Khidir ni boleh ditemui pada zaman ini, pada zaman itu, pada Nabi ini, pada Nabi itu kan. Jadi dia bukan hidup hanya pada zaman Nabi Musa, tapi dia ditemukan dan dihidupkan pada zaman itu. Mana kalau kata pada zaman Nabi Musa ada, ya itulah dia manusia yang istimewa tadi, bertemu dengan Nabi Musa. Kalau ditanya fasa dia hidup bila, di mana, saya wallah a'lam. Bila dikata adakah dia hanya hidup pada zaman Nabi Musa, kalau kata zaman Nabi Musa saja, memang taklah. Dia memang pada zaman-zaman yang kemudian juga disebutkan adanya kisah yang menyebutkan beliau ataupun Nabi Khidir itu ada. Sehingga ditanya berapa, memang dia tidak ada bilangan dan tidak ada sebutan yang dia hidup sekian tahun, dia hidup di mana. Sebab hamba ini pun tidak disebutkan Nabi Khidir namanya, sehingga tidak, menurut apa yang kita ketahui, dia bukan hanya di zaman Nabi Musa sahaja. Hamba ini boleh ada pada zaman-zaman bila. Entah disebut. Ada juga saya baca, entah zaman sekarang pun beliau ini masih ada di tempat itu, yang tersembunyi di satu sisi, yang hanya orang-orang tertentu mungkin, ataupun ketika diizinkan oleh Allah bertemu dengan hamba itu.
Bermakna boleh jadi ini pendapat-pendapat yang kata tak berapa nak pendapat lah. Dia kata masih ada sehingga ke hari ini, wallahu a'lam, ya. Tapi yang pastinya pada zaman Nabi Musa memang ditemukan. Jadi kalau zaman Nabi Musa ada, bermakna umurnya sangatlah banyak. Tapi bagi Allah, apalah payah untuk menghidupkan hamba Allah, makhluk Allah, sedangkan syaitan pun diberi keizinan untuk hidup selama. Tapi orang-orang yang seumpama ini kita tak tahu sebab tak ada nukilan-nukilan yang membenarkan akan adanya lamanya hidup berapa-berapa. Saya tak ada informasi yang tepat untuk sebutkan dia hidup di zaman mana, tapi memang dia pada zaman Nabi Musa ada dihidupkan. Dan kalau diizinkan, mana tahu. Ni cerita-cerita guru-guru lama lah. Mana tahu jumpa di satu tempat. Dia kata, kalau kamu bersalam dengan orang, kalau kamu bersalam pada orang yang tiba-tiba ni, kita zaman-zaman, kalau sekarang tak adalah kita nak salam-salam kan, COVID kan. Kalau dulu-dulu, ni waktu saya belajarlah dulu-dulu. Dia kata kalau kamu tiba-tiba entah jumpa dekat mana-mana, dia salam dengan seorang tua-tua ni, orang-orang tua yang kita tak kenal, tiba-tiba nak salam. Dia kata kan, dekat sini ni punya, kita kalau kita kan ada tulang di bahagian ni kan, bila salam tak ada tulang macam gitu, boleh jadi, itu kan pendapat orang-orang tua dulu kan. Boleh jadi yang dia tu dengan karakter yang taatnya dan sebagainya. Wallah. Itulah disebutkan kisah ini ataupun cerita-cerita seumpama ini mengikut kaedah-kaedah yang mungkin diceritakan dari zaman berzaman, tapi sebenar wallah alam. Wallah. Okay, baik Ustaz, terima kasih. Okay. Jadi saya doakan semoga Allah merahmati dan melindungi Ustaz dan keluarga Ustaz sentiasa. Jadi sebelum kita menutup majlis, marilah kita menadartangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita memohon keberkatan dan kesejahteraan bagi kita semua. Jadi saya ingin menjemput Ustaz Nasir untuk memimpin doa kita seterusnya menutup majlis kita pada malam ini, insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد يا اللهم يا رحمن يا رحيم. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Kau berkatilah diri kami dan ahli keluarga kami. Kau mudahkan urusan kami. Kau berikan kesihatan, kurniaan fizikal dan mental kami dalam keadaan sihat. Jauhkan kami dari wabak penyakit yang berbahaya. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kau berkatilah rizki kami. Kau berkatilah usia kami. Kau berkatilah ilmu kami. Dan kau mudahkan urusan kami dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami minta, hanya kepadamu kami berharap, maka kau berilah kami rahmat, hidayah darimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami daripada siksa api neraka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu. Terima kasih banyak Ustaz. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, Masih Ustaz.